Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, jumpa lagi. Baik. Hari ini saya nak berkongsi cara buat lembaran kerja interaktif menggunakan liveworksheets.com. Okey. Sebelum tu, bagi yang belum tahu macam mana cara nak daftar, cara macam mana nak pergi ke live worksheet ni, okey, cara nak login, bolehlah semak video YouTube saya yang sebelum ini tentang cara-cara nak daftar dan cara-cara nak login dalam liveworksheet.com ni. Okey. Okey, baik. Untuk hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana nak buat lembaran kerja interaktif ni. Okey, kita akan buat bersama-sama. Okey. Sebelum tu saya nak tunjuklah sekali lagi cara untuk login dulu. Okey, kita login dulu. Login, kita pergi ke Teacher Access, bukan Student Access, kita pergi ke Teacher Access. Okey, kita masukkan username ataupun email kita, kemudian masukkan password. Kita boleh letak nak remember ke tak, maknanya. Okey, kemudian kita tekan enter je. Okey, kita dah masuk dalam interaktif live worksheet ni. Kemudian kita boleh tengoklah dia punya ni, kita boleh tengok. Kemudian untuk kita tengok kita punya worksheet kita, lembaran kerja kita yang kita dah buat, kita boleh tengok kat my worksheet ni. My worksheet ni kita tengok, untuk saya masih belum ada lagi. Okey, tak apa, kita akan buat sebentar lagi sama-sama. Sekejap je, saya rasa memang mudah. Okey, cumanya kalau kita tahu cara ni memang mudah. Okey, memang senang. Okey, kemudian sebelum kita pergi untuk buat lembaran kerja kita yang pertama, kita tengok dulu fungsi-fungsi yang live worksheet ni tawarkan, ya. Okey, apa fungsi-fungsi apa yang dia boleh buat interaktif untuk lembaran kerja kita tu? Apa interaktif? Apa yang dia boleh bantu kita dalam untuk buat interaktif ni? Okey, tengok fungsi yang pertama. Okey, fungsi yang pertama adalah fungsi isi tempat kosong secara bebas, maknanya tak ada syarat apa-apa. Kemudian isi tempat kosong bersyarat. Okey, apa yang bersyarat, apa yang bebas tu sebentar lagi kita akan tengok dengan lebih terperinci. Okey, kita pergi kepada fungsi yang seterusnya, iaitu fungsi pilihan jawapan. Okey, menu yang pertama, menu turun bawah, kan? Seperti kalau bahasa Inggerisnya menu drop down menu. Okey, kemudian yang keempat, pilihan jawapan menu butang. Menu butang ini biasa, kita memang sudah biasa dah, cumanya mungkin sebab nama bahasa Melayu ni jadi kita kurang biasa. Okey, kemudian kita pergi ke fungsi yang seterusnya, fungsi yang kelima, iaitu fungsi seret dan lepas. Kalau dalam bahasa Inggerisnya drag and drop. Okey, drag and drop. Okey, kemudian kita pergi kepada fungsi seterusnya, fungsi sesuaikan. Okey, sesuaikan ni macam biasalah, kan, antara satu objek ke objek yang lain tu. Okey, kemudian kita fungsi yang seterusnya, fungsi yang ketujuh, iaitu fungsi pautan video YouTube. Yang sebenarnya kita boleh masukkan video dalam lembaran kerja kita, ataupun laman web. Laman web pun boleh. Okey, kemudian nombor 8 adalah audio MP3. Maknanya audio MP3 yang kita rakam tu kita boleh masukkan dalam lembaran kerja kita. Kemudian yang dua terakhir ni, iaitu fungsi yang ke-9, iaitu dengar audio. Maknanya dengar audio. Kemudian nombor 10, cakap dan rakam audio. Okey, kita boleh dengar audio. Audio ni maknanya bila kita
Kita klik dekat gambar, dia akan keluar bunyi ya. Bunyi suara orang bercakap. Bukan kita yang bercakap, tapi suara orang yang bercakap lah. Kalau pilihan kita bahasa Inggeris, dia akan bercakap orang orang ni lah. Kalau biasanya bahasa Melayu tidak ada, tapi mungkin bahasa Indon ada. Kita boleh guna bahasa Indon lah yang lebih hampir lah dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia. Okey, kemudian nombor 10 iaitu cakap dan rakam audio. Cakap dan rakam audio ni kita boleh cakap dan audio tersebut akan merakam percakapan kita, dan seterusnya percakapan kita itu dia akan ditukar ke dalam bentuk perkataan. Okey, agak menarik. Kita akan tengok sebentar lagi. Okey. Okey. Tanpa buang masa, kita pergi kepada yang pertama, iaitu isi tempat kosong. Sebelum tu, saya nak sukacita saya nak bagi tahu bahawa kita perlu buat beberapa persediaan lah. Saya kalau nak bagi kita lagi mudah, kita buat kita hasilkan satu folder yang dalam dia tu ada seperti ni, ada okey, folder ni okey, dalam folder ni kita letak bunyi tadi yang kita perlu nanti untuk buat lembaran kerja. Kita perlu ada bunyi kan, bunyi dalam ni ada bunyi perkataan, bunyi dalam perkataan kita yang kita perlukan nanti. Kemudian kita perlu formula interaktif. Okey, formula interaktif ni bagi mudahkan kita lah. Nanti kalau saya cuba buka formula interaktif ni supaya mudah nanti kalau kita nak buat untuk ni kita perlukan formula ni. Kalau kita yang tak ingat tu kita boleh rujuk balik lah. Kita boleh copy, kita boleh salin dia punya formula dia tu, kemudian kita boleh tampal ke live worksheet nanti. Okey, itu formula interaktif. Formula interaktif dia macam ni. Contoh macam ni lah, dalam bentuk notepad senang. Dia dalam bentuk perkataan yang kita boleh ambil, kita boleh highlight kan. Formula ni contoh formula ni formula yang susah-susah ni kan, kita boleh copy dan paste ke live worksheet nanti. Okey. Dia ada banyak untuk semua fungsi tu ada dalam ni. Okey. Kemudian kita perlukan sediakan lembaran kerja kita lah. Kita perlu sediakan lembaran kerja. Sebagai contoh untuk yang isi ni, cuba kita buka. Okey, kita perlu ada lembaran kerja ni lah. Contoh lembaran kerja seperti ni, untuk kita jadikan dia interaktif nanti. Okey. Kalau dah sedia, kita boleh teruskan untuk fungsi interaktif yang pertama. Okey. Untuk fungsi interaktif yang pertama ni, saya akan gabungkan dua fungsi sekali, iaitu bebas dan bersyarat. Okey, sebenarnya benda mudah je, cumanya saya letak ni supaya lebih bersistematik lah. Okey, kita tengok. Okey, untuk yang pertama, untuk fungsi isi tempat kosong secara bebas dan isi tempat kosong bersyarat ni, okey, kita buat sama-sama. Okey, mula-mula langkah pertama adalah kita pergi ke make interactive worksheet ni yang di atas ni. Kalau yang tak nampak, okey, yang tak nampak, sini make interactive worksheet ni kan. Okey, make interactive worksheet ni kita klik di situ dan kita pergi ke get started untuk buat lembaran yang baru. Okey, yang mula-mula kita nak buat yang pertama ni. Okey,
Kemudian dia step yang pertama dia kata upload your worksheet. Maknanya kita kena masukkan worksheet yang saya tunjuk tadi lah dalam bentuk PDF. PDF kalau kita ada PDF ataupun JPEG ataupun PNG. Kalau dalam Word tak boleh, dalam PowerPoint pun tak boleh. Kalau ada kita kena convert, kita kena tukar dulu ke PDF. Okey. Kalau nak tahu macam mana kita boleh klik sini lah untuk belajar cara. Okey, nanti saya tunjukkan, nanti saya cuba buat video lah untuk macam mana cara nak convert tu. Okey, yang pertama kita pergi untuk pilih file dulu. Okey, file kita ambil yang pertama, file. Okey, file yang pertama ni kita pergi ke lembaran yang pertama iaitu isi LKI, lembaran kerja interaktif untuk isi ni. Okey, kita open. Kemudian kita upload. Okey, pastikan tidak lebih daripada limit ni 5 MB. Okey. Kalau berjaya tu maknanya okey lah. Okey, ini adalah lembaran kerja kita yang belum interaktif lagi. Okey. Okey, di sini ada butang, kita tengok sini di atas ni, kalau tak nampak saya boleh tunjuk dengan tangan. Okey, dengan tangan tengok sini dia ada butang okey kat atas ni. Dan yang butang yang kedua, butang yang pertama ni untuk edit. Okey. Okey, untuk ikon ni adalah ikon untuk kita edit ataupun kita nak buat ni interaktif ni, kita klik ikon ni. Kalau ikon yang kedua ni adalah untuk kita preview. Dan ikon yang ketiga ni adalah untuk kita save apa yang kita buat ni. Ikon yang keempat ni untuk kita buang, untuk kita delete. Yang ikon ni untuk kita edit background nanti, background lembaran kerja kita boleh edit. Okey, kalau kita nak edit lah. Okey, kita teruskan untuk buat interaktif bagi lembaran kerja ni. Kita nak jadikan interaktif dia. Yang pertama, isi tempat kosong. Isi tempat kosong bebas tadi, maknanya di sini di bahagian nama ni kan. Cara dia adalah kita tengoklah, bila kita klik di sini dia ada tambah kan. Tambah ni kita buat kotak, kita hasilkan kotak. Okey, untuk bebas okey, kita rujuk pada kita punya formula tadi. Okey, maknanya sini di bahagian sini kita perlu kosongkan, maknanya kita boleh type, nanti kita boleh type apa-apa perkataan lah. Okey, untuk kelas pun sama. Kalau kita mau murid kita type kan, kita nak murid kita type, kita letak sini, dia akan type kelasnya 2G ke 3G. Ini kita boleh adjust lah panjang mana kan, besar mana, lebar dia, tinggi. Okey, ini yang pertama. Okey, cuba macam mana kita nak tahu, macam mana kita fungsi ni kita boleh pindah-pindahkan. Kalau untuk pindah kita perlu pergi ke tengah ni, kemudian akan ada anak panah ni. Okey, seperti ni, maknanya kita boleh gerakkan ke tempat mana-mana kita nak. Okey. Pastikan dia jadi keluar anak panah 4 ni. Baru kita boleh pindahkan. Kita boleh copy dan paste untuk hasilkan banyak. Okey. Okey, yang pertama kita dah selesai buat iaitu isi tempat kosong bebas. Okey. Bagi ini adalah jawapan bagi soalan kita. Okey, kita tak buat apa-apa sebagai panduan kepada murid. Okey, yang di bahagian soalan yang pertama ni kita akan buat interaktifnya dari segi kita masukkan jawapan bersyarat. Contohnya untuk kita masukkan sini jawapan bagi jam gambar jam, jadi jawapan bagi jam. Okey, kita akan buat kotak juga. Okey, kotak, dan kita kena formula dia ialah letakkan jawapan. Contohnya jawapan ni jam, JAM, jam. Kita kena letakkan jam. Okey. Okey, tadi saya bagi tahu untuk kita hasilkan banyak, kita boleh duplikasikan
dengan cara copy. Kita pergi bagi dia timbul anak panah ni, kita klik, okey. Kemudian kita Ctrl C dan kita Ctrl V. Okey, kita ada empat lagi soalan, jadi kita Ctrl V sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, kemudian kita tarik, kita pergi sehingga naik anak panah ni, kita tarik ke boot. Okey, dan kita ubah jawapan tu BOT, boot. Okey. Tulisannya kecil, tak apa, jangan risau. Nanti kita boleh edit supaya jadi tulisan tu besar nanti. Okey, sekarang kita siapkan dulu fungsi interaktif dia. Okey, seterusnya kita pergi nombor 3, iaitu pen, kan? Kita tukar jawapannya menjadi pen. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya, nombor 4, dan tukar jawapan dia menjadi pin. Okey, kemudian kita pergi ke yang seterusnya, yang terakhir itu jawapan dia back, kita tukar back, BEG, back. Okey, P ni kalau kita nak bagi lebih elok, kita letak P tu huruf besar, pin. Okey, sebab dia permulaan ayat, kita letak huruf besar. Okey, sama boot ni kita betulkan J tu. Okey. Okey, kita semak. Okey. Okey, setelah kita berpuas hati, sekarang kita dah siap dua jenis interaktif. Interaktif yang pertama, tadi nama ni kita letak bebas, dan yang interaktif yang kedua ni isi tempat kosong secara bersyarat. Okey. Maknanya apabila memenuhi syarat ni, kita ada murid kita menulis jam, maknanya jawapannya akan betul lah. Kalau selain dari betul akan salah. Okey. Kita akan pergi ke butang ke preview. Kita akan pergi ke preview, kita tekan preview. Okey. Di sini kita boleh cuba masukkan nama, contoh Nur Afni. Okey. Di sini kita boleh edit tulisan tu, font tu supaya lebih sesuai lah. Okey. Kita cuba ambil tulisan Federal ni dan Federal 1 ni, dan dia punya size tu bagi besar sikit, 30, 40 lah, 40 boleh. Okey, tengok yang sesuai lah kan, kalau 30. Okey, kemudian penting di sini kita boleh edit lagi dia punya background dia, border dia kan, kemudian corner round dia ni kita nak macam mana, kemudian tag kita tu nak align center ke macam mana. Okey, untuk bagi memudahkan kerja kita apply untuk semua, senang kan, kita apply untuk seluruh lembaran kerja ni. Okey, kemudian kita save change, kemudian kita cuba masukkan kelas 2G. Kan dia dah ubah. Kemudian kita masukkan jawapannya, jam, boot, pen, pin, dan back. P ni kita buat huruf besar, tapi dia untuk live worksheet ni dia tidak ambil kira huruf besar, huruf kecil, dia jawapan dia akan betul juga. Tapi untuk mendidik anak murid kita supaya melakukan perkara yang betul, membuat ayat yang betul, kita perlu latih huruf P ni kena huruf besar. Okey. Kemudian kita klik finish. Di situ dia akan semak 10, jawapannya 10/10. 10/10 ni walaupun soalan kita hanya 5 saja, maknanya live worksheet ni dia dah set, dia dah tetapkan markahnya adalah 10, walaupun kita buat soalan
banyak 20, 30 markahnya tetap 10. Jadi dia akan sesuaikanlah markah tu ya. Kalau mungkin satu soalan bernilai 2 markah, 1 markah, 5 markah, 10 markah, bergantung pada bilangan soalan yang kita buat. Okey. Okey, nampaknya bila kita dah semak ni, maknanya kita tengok elok segalanya interaktif ni berjalan menjadi dengan baik Jadi kita boleh save kita boleh simpan. Jadi kita tekan butang save ni, kemudian kita diberi dua pilihan, iaitu untuk kita share kepada guru-guru yang lain kita punya lembaran kerja ni kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan guru yang lain, tapi agak berisiko kerana kita perlu pastikan kita tidak menggunakan bahan-bahan daripada yang didownload daripada internet, yang kita ambil daripada kepunyaan orang supaya tidak ada isu dari segi copyright dan sebagainya. Okay, jadi untuk selamat kita ambil pilihan yang kedua, iaitu kita jadikan sebagai hak milik peribadi, maknanya kita simpan sebagai peribadi, tapi dia limited lah, kita terhad pada 30 sahaja. Okay, kita pilih. Dan kita diminta untuk memasukkan tajuk. Kita letak tajuk isi tempat kosong. Perkataan KVK. Okay, kita save. Okay, kita boleh buka worksheet kita ni. Di sini ada link, kita boleh kongsikan kepada anak murid kita, kan, kepada murid-murid dan rakan-rakan. Okay, kita boleh cuba worksheet kita ni sama ada berjalan dengan baik atau tidak. Ada kesalahan, kita boleh tahu ada kesalahan atau tidak. Pin dan back. Pin tadi saya kata kita tegaskan bahawa kena huruf besar. Okey, itu kita semak, dan kita di sini kita diberi pilihan, dua pilihan ya. Apabila murid-murid kita menjawab, nanti dia akan diberi dua pilihan, sama ada kita nak check my answer ya, ataupun kita semak jawapan saja, ataupun kita email jawapan kita kepada guru. Tapi sini kita perlu pastikan bahawa murid-murid tahu email kita. Okey, kita pergi yang pertama saja. Guru-guru nanti boleh cuba yang ni. Okey, yang kita pergi yang pertama, kita check jawapan kita betul, dan kalau untuk murid tu kita pesan supaya mereka screenshot jawapan tu dan hantar kepada kita. Okey, kita dah siap lembaran kerja interaktif yang pertama, menggunakan dua fungsi yang saya terangkan tadi, yang isi tempat kosong, bersyarat dan bebas. Okey, seterusnya kita semak worksheet kita. Sekarang sudah ada satu worksheet. Okey, kita dah berjaya hasilkan satu worksheet. Okey, sekarang kita nak kita nak hasilkan live worksheet interaktif yang kedua. Okey, yang kedua menggunakan pilihan jawapan. Okey, kita ulangi langkah yang tadi, iaitu make interactive worksheet, get started. Okey, kemudian kita pilih file yang kita nak. Okey, tadi kita dah buat isi, kemudian sekarang kita nak buat pilih jawapan. Yang kedua adalah okay, kita tengok formula interaktif kita.
Okay, yang pertama tadi kita dah buat fungsi isi tempat kosong secara bebas, kemudian isi tempat kosong bersyarat. Okey, yang ketiga adalah pilihan jawapan. Okey, pilihan jawapan maknanya kita akan buat satu worksheet untuk menggunakan fungsi interaktif pilihan jawapan ni. Okey, kita pilih file kita bukan yang formula interaktif ni. File kita adalah pilih. Okey, kemudian kita upload. Okey, lembaran kerja kita adalah seperti ini. Okey, kemudian kita akan jadikannya interaktif. Sebelum tu kita buka kita punya formula interaktif kita letak di sini. Jadi senang kita nak copy nanti ya. Okey. Okey, untuk interaktif yang ketiga ini iaitu pilihan jawapan. Pilihan jawapan iaitu menu menurun ya, menu menurun. Kita copy dulu dia punya formula dia. Okey. Okey, sebelum tu kita masih ulangi langkah yang pertama tadi, iaitu kita masih gunakan di nama ni kita gunakan apa sebagai ulang kaji. Kita kata isi tempat kosong bebas untuk dua ni. Okey, maknanya kita cuma hasilkan kotak saja dan tidak menulis apa-apa formula dalam dia. Okey, bagi fungsi ketiga iaitu kita nak pilihan jawapan secara ini secara butang dulu. Kalau secara drop down kita ambil yang ni. Secara drop down yang kita copy tadi, yang nombor 4 ni adalah secara drop down. Jadi kita buat kotak dulu. Okey, kotak di bahagian jawapan ni. Kemudian kita tadi kita dah copy, kita pergi ke ni, kita copy untuk pilihan jawapan menurun ni. Kita copy dulu dia punya formula. Okay, kita paste. Okey, maknanya ini bermaksud pilihan jawapan kita ada jam, boat, bag, pin, pen. Okey, dalam kes ini jawapan kita adalah pin. Jadi di bahagian jam ni kita kena buang tanda star ni, kita kena letak di jawapan kita di bahagian pin ya. Ini perlu beri perhatian ya. Jawapan kita perlu letakkan star. Okey, kemudian selesai lah. Kita ada 5 pilihan jawapan dan jawapan kita adalah pin. Okey, kita tekan enter. Okey, kita dah selesai. Kemudian kita boleh copy. Sebelum copy kita kena kita kena klik dulu Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Dan kita pergi ke back. Okey, di bahagian back ni kita perlu buang star di bahagian pin tu dan kita letak star di bahagian back. Okey, agak kecil tapi boleh tengok, boleh nampak Okey, kemudian kita dah siap. Untuk soalan 4 dan soalan 5 ni kita gunakan drop down menu ataupun menu menurun pilihan menu menurun. Okey, kemudian kita pergi kepada pilihan untuk butang. Maknanya
jawapan 1 sehingga 3 ni kita akan gunakan butang. Jadi untuk butang kita tengok formula kita, pilihan jawapan, menu butang. Maknanya kita perlu copy formula ni, okey, select yes ni untuk jawapan betul. Okey, bagi soalan nombor 1 ni, jawapan betul kita adalah jam. Jadi kita akan buat kotak di jam ni dan kita akan pastekan select yes ni, jawapan yang betul, formula jawapan betul. Dan di bahagian P ni kita akan pergi ke select no, kita copy dan kita akan pastekan di kotak tersebut. Okey, sekarang kita dah ada untuk jawapan betul dan jawapan yang salah. Okey, kita boleh copykan kepada 3 lagi soalan ni. Maknanya kita kena paste sebanyak 2 kali, Ctrl V. Okey, dan kita bawa ke back, ke yang betul, yang betul maknanya ke board, dan satu lagi kita bawa ke jawapan yang betul adalah pen. Okey, selesai untuk jawapan yang betul. Okey, sekarang kita pergi ke jawapan yang salah. Select no, Ctrl C dan Ctrl V 2 kali, dan kita akan bawa ke jawapan yang salah untuk jawab soalan nombor 2 ni, iaitu back, dan kita akan pergi ke jawapan yang salah soalan nombor 3, iaitu pin. Okey, kita semak kembali. Okey, kita dah buat interaktif untuk nama dan kelas. Kemudian kita buat interaktif untuk pilihan butang, secara butang button di soalan nombor 1, 2, 3, dan kemudian kita buat drop down menu turun bawah ni untuk soalan 4 dan 5. Okey, sudah selesai. Kita boleh preview, untuk edit font dan sebagainya. Kita cuba tulis Nur Azmi. Okey, kemudian kita buat satu je, nanti kita akan samakan. Kita ambil perkataan sama, free docker 1 ni, supaya jelas perkataan tu. Okey, kita ambil size 36. Okey, kemudian kita pergi ke bawah ni, kita apply untuk semua. Okey, kita cuba jawab 2G. Okey, kemudian itu saja. Ini kita boleh cuba menjawab lah. Kita jawab jam, kita jawab board, kita jawab sini jawapannya pen, dan kita jawab sini, kita buat pilihan ini drop down ke bawah, kita jawab pin. Pin ni sepatutnya kita letak huruf besar tadi. Nanti kita akan edit, kita boleh edit dari lepas ni. Okey, tapi kita cuba kalau boleh huruf P ni kita tulis huruf besar. Okey, kemudian untuk back, jawapan back, kita pilih jawapannya back. Okey, kemudian kita tekan finish dan kita akan dapat markahnya adalah 10/10. Maknanya interaktif yang kita buat ni betul, dari segi formulanya betul. Cumanya kita boleh edit lagi lepas ni, kita boleh edit. Cumanya ni perlu perhatian dari segi huruf besar P ni. Okey,
Okey, kalau kita puas hati, kalau kita nak edit, kita boleh kembali ke edit dan kita pergi di bahagian tadi pin tadi, drop down pin tadi, kita betulkan huruf P tu kita letak huruf besar. Okey, itu saja. Okey, kemudian kita preview. Kita tengok kembali, kita tengok soalan yang ini saja sebab kita buat perubahan di sini saja tadi, pin. Ini kita semak finish. Tengok yang sebelum kita buat, jadi markah kita jawab satu je betul, jadi 2/10. Satu soalan ada 2 markah. Okey, maknanya betul kita punya tu interaktif, lembaran interaktif kita berfungsi dengan baik. Jadi kita boleh save. Okey, sama kita ambil yang privacy untuk persendirian, private, dan kita letak tajuk. Tajuk kita pilih perkataan yang betul, iaitu perkataan KVK, dan kita save. Okey, dan kita boleh share kan kita punya worksheet ni kepada rakan, ataupun kita boleh buka untuk kita semak ataupun kita tutup. Okey, saya ambil keputusan untuk tutup supaya kita menjimatkan masa. Okey, untuk kita lihat balik worksheet yang kita dah ada, kita pergi ke my worksheet dan kita tengok kita sudah ada 2 worksheet. Okey, isi tempat kosong dan pilih perkataan yang betul. Okey, adakah anda masih lagi boleh mengikuti bersama saya? Kita teruskan untuk lembaran yang ketiga. Lembaran yang ketiga kita nak buat lembaran yang ketiga ni kita nak buat fungsi interaktif seret dan lepas, drag and drop. Okey, kita terus ulangi langkah yang kita dah buat tadi. Pergi ke make interactive worksheet, pergi ke get started, dan kita pilih file kan, file kita ambil untuk seret sebab kita nak seret dan lepas. Okey, kemudian kita upload. Dan lembaran kita adalah seperti ini. Okey, kita kena sesuaikanlah dengan fungsi yang kita nak buat tu. Okey, ini bahagian ni kita akan gunakan fungsi interaktif isi tempat kosong bebas kan. Boleh juga kalau kita nak letak bersyarat, tapi banyaklah nanti worksheet kita nak buat kan untuk murid-murid kita. Jadi untuk selamat kita buat untuk yang sesuai lah kita boleh buat juga drop down kan, untuk kalau kita dah ada kita target untuk kelas kita saja kita boleh buat, tapi kalau untuk gunaan ramai eloknya kita letak yang bebas lah kan, isi tempat kosong yang bebas, yang tidak bersyarat. Okey, sama kita ulang langkah yang pertama yang sama. Okey, kemudian ini adalah gambar-gambar yang kita akan seret nanti, dan ini adalah jawapan. Maknanya kita akan letakkan fungsi di 2 tempat lah, di jawapan dan di objek yang kita nak seret ke jawapan. Okey, kita pergi ke formula kita tengok untuk 5, iaitu seret dan lepas. Okey, formula dia adalah untuk yang pertama ialah drag 1 dan formula yang kedua adalah drop 1. Okey, drag dulu. Drag 1 kita akan pergi ke kita akan pergi ke gambar yang pertama, iaitu gambar jam. Kita buat kotak. Okey, kemudian kita pastekan
formula drag 1. Okey. Kemudian di bahagian jawapan, iaitu di tempat yang kita akan drop jam ni, gambar jam ni kita akan drop di sini sebab jawapan jam di sini. Okey, kita akan buatkan satu kotak di sini. Tak kisahlah kotaknya saiznya macam mana. Kalau kita tak berpuas hati, kita boleh tekan di sini dan kita delete. Kalau kita nak besar lagi, kita letak sini. Kita boleh edit lah, jangan risau. Okey, kemudian kita pergi ke fungsi kita, iaitu drop. Tadi drag tu objek yang kita nak tarik, nak seret. Okey, copy. Kemudian kita pergi ke kotak ni dan kita pastekan formula kita, iaitu drop 1. Dia mesti sama. Kalau drag 1, drop 1, dia sama. Okey. Kemudian kita boleh hasilkan untuk 4 lagi soalan. Okey. Untuk 4 lagi soalan, okey, kita sama juga, kita copy, Ctrl C dan kita paste sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang kedua iaitu boot, kita tukar drag 2. Boot drag 2. Boot drag 2. Tengok, sesuaikan dengan soalan kita. Okey. Dan 3 adalah kita cuba letak pen. Okey, drag 3. Kemudian drag 4, kita letak back pin. Okey, kita letak pin. Dia tak semestinya ikut turutan tapi kita perlu, yang penting adalah dia sama. Okey, drag yang seterusnya adalah drag 5. Kita letak di gambar back. Okey. Sekarang kita pergi ke drop pula, bahagian drop. Untuk tidak keliru, kita kena sentiasa semak lah. Untuk yang kedua, drop ni kita copy dulu. Ctrl C. Kalau tak boleh, kalau tidak ada sini function untuk copy tu, kita Ctrl C je. Kita pilih bagi dia jadi biru ni, yang biru ni, kita Ctrl C, tekan Ctrl, tekan C, jangan lepas. Kemudian kita Ctrl V sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita seretkan ke setiap nanti kita edit, kita seretkan dulu ke jawapan. Okey, kemudian kita pergi ke kemudian yang terakhir, okey. Sekarang kita edit nombor. Nombor yang ni adalah yang kedua. Drop yang kedua. Ni drop yang ketiga. Drop yang keempat. Dan drop yang kelima. Kita boleh letak, tapi kita boleh tidak ikut turutan ni, tapi pastikan kalau untuk di gambar ni back, yang 5 back, yang nombor 5 tu mesti jawapannya pun back, supaya nanti jawapannya tu betul lah. Okey, kita dah selesai buat interaktif untuk drop untuk seret dan lepas ni. Dan satu lagi interaktif di atas ni, iaitu interaktif yang isi tempat kosong secara bebas ni. Okay, kita boleh preview. Dan kita cuba tulis nama dulu. Dan sama prosesnya. Ya, kita berulang-ulang buat banyak kali supaya kita ingat ya. Okay, kita pergi ke kawan ni, kemudian kita ubah size font. Okay, kemudian kita
apply untuk semua. Jadi 2+2G dia akan saiz pun besar. Okey. Okey, kemudian kita cuba dragkan jam. Tak berjaya, maknanya kotak kita tu mungkin besar. Nanti kita boleh edit. Okey, jawapan untuk boat. Nah, di situ maknanya kita kena adjust lah kita punya kotak nanti. Okey. Kemudian gambar pen. Gambar pin. Dan seterusnya gambar bag. Okey, kita dah selesai menjawab ni soalan ni. Okey, kita tengok ada beberapa gambar yang terpotong ni, maknanya kita perlu buat kotak tu besar lagi, dan di sini pun kita perlu buat perubahan sikit lah nanti ya. Okey. Kemudian kita tekan finish, klik finish. Dan jawapannya adalah betul 10/10. Jam, boat, pen, pin, bag. Okey. Then kita boleh, kalau kita nak edit, kita boleh edit semula. Kita besarkan kotak ni. Kita sesuaikan supaya okey. Kemudian boat ni kita boleh besarkan. Okey. Kemudian pen pun kita boleh besarkan. Sebelum besarkan, kita perlu jadikan dia biru dahulu. Kemudian kita boleh tarik, besarkan. Okey, kemudian gambar bag ni kita boleh besarkan. Okey, pin nampaknya okey. Kemudian kita pergi ke bahagian drop ni, kita cuba kecilkan bahagian drop kita supaya nanti dia akan masuk ke dalam agak sukar sikit ya, sebab okey, bila kita dah jadi berwarna tu, kita boleh ubah. Okey, untuk memudahkan kerja kita perlu buat satu-satu. Baik, siap nombor 2. Yang ketiga. Okey, kita perlu pastikan anak panah tu
timbul dan kita boleh tarik okey. Dan untuk 4 kita pastikan anak panah ni timbul dan kita tarik ke bawah. Ini yang bagi bawah. Okey. Okey, nampak macam okey. Kita cuba preview. Okey, kita isi nama. Okey, kelas 2G. Kemudian kita selectkan jawapan jam ni. Okey, nampak okey sikit kan. Kita boleh adjust lagi lah maknanya. Okey, kemudian gambar boot. Okey. Gambar pen. Okey, kemudian gambar pen. Dan gambar yang terakhir adalah gambar back. Okey, kita seterusnya kita finish jawapannya betul dan interaktif kita nampak semakin baik kita boleh baiki lagi. Okey, boleh edit lagi untuk kalau kita nak. Okey, seterusnya kita pergi ke butang save dan sama kita ulang, kita nak jadikan dia sebagai private dan kita tulis tajuknya seret dan lepas perkataan KVK. Okey, kita save. Okey, kita close. Kita boleh share seperti tadi, boleh share, boleh. Okey, kita close. Kemudian kita pergi ke my worksheet. Lepas tu kita boleh tengok dekat worksheet kita sudah ada 3 worksheet sekarang, live worksheet yang boleh interaktif. Okey. Okey, kita akan terus ke worksheet yang keempat untuk fungsi yang keempat, iaitu fungsi yang keenam, iaitu fungsi sesuaikan objek. Tapi kita buat worksheet yang keempat. Okey, boleh? Okey. Okey, kita ulangi langkah kita yang tadi, yang kita dah buat 3 kali tadi. Okey, mula-mula kita pergi ke Make Interactive Worksheet, kita pergi ke Get Started. Kemudian kita pilih file kita. File kita tadi kita nak buat sesuaikan objek. Okey, sesuaikan objek. Jadi kita pilih LKI sesuai. Okey. Kita open dan kita upload ke live worksheet ni. Okey, kita punya worksheet ni lebih kurang macam ni. Okey. Okey, kita akan cuba masukkan fungsi untuk sesuaikan 2 objek ni, iaitu perkataan ayat ni dan gambar. Okey. Sebelum tu seperti biasa, nama ni kita perlu buat
isi tempat kosong bebas dan kelas pun sama. Kemudian kita pergi ke fungsi formula kita, iaitu untuk suaikan objek satu. Okey, untuk suaikan objek satu ni kita copy join satu, copy. Okey, untuk join satu ni kita pergi dekat jam ni, dekat sini kita ambil sini saja bahagian yang kita buat hitam ni kan, untuk sebagai penanda sini. Okey, di bahagian hitam ni kita pastekan kita punya formula tadi, iaitu join satu. Okey, jam, yang kemudian di objek, di gambar jam kita ambil di bahagian ni juga, kita buat kotak sini dan kita paste. Sama, kalau kita tengok fungsi kita pun sama, join satu juga, join satu untuk objek satu, untuk objek dua pun join satu, formula dia sama. Okey, kita paste saja. Okey, kemudian kita pergi ke board. Okey, board, kita paste join, kita tukar join 2. Okey, lepas tu gambar board, kita pergi ke gambar board dan kita letakkan join 2. Okey, yang ketiga iaitu pen. Kita pastekan join 3. Kemudian di gambar pen kita letak join 3. Okey, kemudian di pin nombor 4 ni kita letak join 4. Dan di gambar pin kita letak join 4. Dan yang akhir sekali di back kita letak join 5, dan di gambar back kita letak join 5 juga. Okey, kita semak join 1. Okey, kalau kita dah berpuas hati, kita boleh preview. Okey, langkah yang sama kita cuba set font, kita ubah font dan ubah size 36. Okey, itu kita ambil apply to whole worksheet, kita save change. Okey, kemudian kita tulis sini 2G. Okey, kemudian kita boleh kita cuba untuk sesuaikan. Okey, bagi yang pertama, Abu beli jam loceng. Lihat sudah keluar gambar pensil. Okey, Abu beli jam di sini. Kemudian yang kedua, bot lumba itu laju. Kita pergi ke bot, itu pen. Okey, itu pen. Untuk bot lumba itu laju, kita pergi ke bot. Okey, yang keempat, pin besi di bahagian atas. Kemudian bag, ibu bawa beg tangan. Kita pergi ke bag. Okey, kita dah selesai menjawab dan kita tekan finish untuk lihat. Okey, jawapannya betul dan
berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, dan kita boleh save worksheet kita seperti biasa. Kita tidak, kita jadikan dia sebagai peribadikan sebagai kemudian private. Kemudian kita letak tajuk kita adalah sesuaikan gambar. Perkataan KVK. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Sama, kita boleh link ni kita boleh copy dan kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Close. Kemudian kita pergi ke my worksheet untuk menyemak. Kita sudah ada 4 live worksheet yang kita telah buat fungsi-fungsi interaktif yang berbeza dan ada yang sama. Di bahagian nama sama, tapi di bahagian soalan ada berbeza-beza. Sekarang ni sudah ada 4. Jadi kita tengok fungsi yang seterusnya iaitu fungsi ke-7, iaitu pautan video YouTube atau laman web dan audio MP3. Makin nak habis dah. Pautan video YouTube atau laman web dan audio MP3. Baik, kita pergi ke langkah yang kita dah praktikkan daripada sudah 4 kali kita buat. Make interactive worksheet, get started. Lepas tu kita choose file, kita pilih lihat dengan tulis. Kemudian kita upload. Di sini adalah bentuk worksheet kita. Kita akan letakkan video YouTube di sini dan soalan di sini, jawapan. Kemudian kita nak letakkan audio di sini yang MP3. Seperti biasa di sini bahagian nama kita letakkan fungsi isi tempat kosong bebas. Kemudian di bahagian video ni kita akan buat kotak, dan sebelum tu kita pergi ke formula kita. Sebenarnya ia adalah kita kena ambil URL untuk YouTube. Boleh ambil YouTube apa-apa. Contohnya saya ambil untuk YouTube ni, saya copy URL dia. Lepas tu kita pergi ke live worksheet. Kita pergi ke YouTube dan kita copy URL dia. Kita tak nampak tapi kita copy dia punya URL tu dekat bahagian atas tu. Kemudian kita pergi ke live worksheet kita kembali. Kemudian kita buat kotak di sini, kotak video kita dalam ni. Kemudian di sini kita akan pastekan URL link, pautan URL tadi. Kemudian kita dah siap, kita tengok. Kemudian kita di sini nanti akan keluar video. Bila kita preview nanti dia akan keluar video. Kalau kita mau laman web pun boleh, kita akan keluar laman web yang kita nak tu. Kita cuma copy dan paste URL nya. Di bahagian ni untuk jawapan ni, saya mahu murid menjawab jawapan bagi
perkataan, tajuk je tonton video dan tulis perkataan KV, KV, KK yang bertuah. Kalau murid tonton video ni, dia akan sehingga habis, dia akan tahu perkataan bertuah. Okey, nanti dia akan tulis jawapannya di sini. Okey, di sini saya akan buat isi tempat kosong bersyarat, sebab kita nak jawapan tu. Okey, jadi jawapannya adalah yang bertuah. Yang bertuah di sini ialah, kalau tengok di bahagian akhir ni adalah perkataan yang bertuah adalah senapang. Perkataan yang bertuah adalah senapang. Jadi kita kembali ke live worksheet. Di bahagian ni kita tulis jawapannya adalah senapang. Syarat kita adalah jawapannya mesti senapang. Okey. Okey, kita dah selesai yang bahagian untuk video YouTube ni. Video YouTube yang ni ya, cuma yang ni kita adalah ulangan yang worksheet yang pertama tadi. Kalau masih ingat yang pertama tadi, yang ni yang adalah yang YouTube adalah simple, sangat mudah, ini saja. Okey, kemudian kita pergi kepada audio MP3. Okey, audio MP3 kita pergi kepada formula untuk mendengar audio MP3 ni. Kita copy formula dahulu. Copy formula. Okey, kemudian kita nak letakkan audio di sini audio di sini. Okey, kemudian kita pastekan punya MP3. Kemudian kita letak MP3 yang kedua. Okey, tengok apabila kita ni, dia akan keluar kita nak file apa. Okey, kita boleh pilih file MP3 kita. Sebab tu kita kena sediakan. Okey, contohnya kita nak perkataan okey, kita ambil belalang. Okey, belalang. Okey, kita upload. Okey, kemudian di bahagian yang ke bawah kita boleh copy, tapi nanti kita kena perlu tukar gambar lah, kita perlu tukarkan file kita. Okey, cuba kita copy dulu. Kita cuba copy dan paste. Tapi nanti function kita akan sama lah. Jadi untuk ni kita cuma ulang langkah yang okey, kita boleh pilih file yang kita nak. Okey, tadi perkataan tadi adalah perkataan belalang. Sekarang kita ambil perkataan peladang pula. Peladang. Okey, kita upload. Okey, di situ. Kemudian yang ketiga, kita letak audio kita. Okey. Dan kita paste formula kita, tapi kita buang. Okey, kita ambil file lain file kita pilih file teropong. Okey, teropong. Kita upload. Okey. Baik, kita dah berjaya untuk masukkan audio MP3 kita.
Okey, kemudian di bahagian jawapan ni kita letak isi tempat kosong bersyarat. Jawapannya adalah tapi kalau untuk murid-murid mungkin sukar untuk mengeja panjang, kita boleh letak pilihan jawapan lah. Rasa yang sesuai sikit adalah pilihan jawapan. Kita ambil yang drop menu ke bawah, copy dan lebih mudah paste. Okey, di bahagian jawapan ni kita betulkan. Di bahagian jawapan ni adalah tadi jawapannya adalah belalang. Kita stroke palang, kemudian kita letak pilihan jawapan yang kedua, iaitu beladang, dan kita letak yang ketiga teropong. Okey, supaya memudahkan murid. Mungkin murid tidak dapat mengeja perkataan yang panjang-panjang. Okey, kemudian kita copy dan kita copy kita Ctrl C, kita Ctrl V 2 kali dan kita letak di bahagian di jawapan nombor 2 dan nombor 3. Okey, untuk nombor 2, audio dia adalah bunyi untuk audio ini adalah jawapannya adalah peladang. Jadi star tu kita ubah dekat peladang. Okey, dekat bahagian nombor 3 ni, star ni kita letak di bahagian teropong. Okey. Okey, jadi kita dah selesai buat fungsi-fungsi interaktif. Okey, kita cuba preview dan kita cuba tulis nama dan kita buat ubah font seperti biasa. Okey, kelas 2G. Oh, sebab apa dia tidak besar? Sebab kita masih belum apply untuk keseluruhan worksheet. Okey, 2G, kelas 2G, no admin. Okey, kemudian ini adalah video kita. Bila kita preview, dia akan keluar video YouTube kita di sini. Kemudian di jawapan ni kita masukkan, bila murid kita dah tonton, boleh tonton. Kemudian apabila selesai, kita akan dapat perkataan betuahnya adalah beladang. Mana yang akan dipilih sebagai perkataan betuah pada hari ini? Beladang, senapang. Yang betuahnya adalah senapang. Ya, perkataan yang betuah. Perkataan yang dipilih ialah perkataan yang betuah adalah senapang. Okey, jadi kita tulis senapang. Kemudian di bahagian ni kita boleh dengar audio. Boleh dengar audio. Belalang. Kita adalah belalang dan kita pilih belalang. Kemudian kita dengar audio yang kedua. Beladang. Jadi kita tulis beladang. Kita pilih. Okey, kemudian yang ketiga. Teropong. Maka murid akan mencari teropong. Okey. Kemudian kita boleh semak jawapan kita.
Markahnya masih lagi 10 per 10 apabila betul semua, walaupun kita mempunyai 1, 2, 3, 4 soalan saja. Okey. Kemudian langkah seterusnya adalah kita save. Kita save, kemudian kita pilih private. Kemudian kita tulis tajuk tonton dengar dan tulis. Tonton, dengar dan tulis. Okey. Perkataan KVK. Okey, kemudian kita save dan kita close. Okey, kemudian kita pergi kepada my worksheet dan kita tengok worksheet kita sudah ada 4. Sudah ada 4. Okey. Baik, sekarang kita akan pergi ke worksheet kita yang terakhir. Okey, untuk fungsi yang terakhir iaitu kita nak fungsi interaktif dengar audio dan cakap, dan yang 10 iaitu cakap dan rakam audio. Okey. Okey, langkah pertama kita pergi get started. Kita choose file, pilih file yang kita nak. Okey, file yang kita nak adalah lihat, dengar, tulis ni. Okey. Bukan. Maaf, kita silap. Dengar, sebut, tulis. Yang dengar, sebut, tulis. Okey. Kemudian kita upload. Nah, ini adalah worksheet kita yang belum dibuat interaktif. Okey, kita akan buat interaktif. Kita tengok formula kita nak buat dengar audio dan cakap. Nombor 10, cakap dan rakam audio. Okey, untuk dengar audio kita copy dulu. Kita pilih di sini ada 2 pilihan, sama ada sebenarnya banyak pilihan bahasa, tapi bahasa yang biasa kita guna adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu tidak ada, bahasa Malaysia tidak ada. Ada yang paling hampir untuk kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Kita cuba gunakan bahasa Indonesia untuk fungsi ini. Kalau bahasa Inggeris memang tidak sesuai lah untuk bahasa Melayu ni. Okey, kita cuba, kita copy. Kita nak buat untuk audio dahulu. Okey, untuk audio kita akan letak audio tu di gambar. Kita akan letak audio di gambar. Jadi kita klik, kita akan buat kotak di gambar. Sebelum tu tak apa, kita ni dulu. Kita pastekan audio dia, listen. ID ni adalah bahasa Indonesia, jam ni adalah perkataan yang kita nak tu, bunyi jam. Okey, sebelum terlupa kita pergi kepada nama ni. Jangan lupa kita buat isi tempat kosong bebas. Okey, kemudian kita teruskan untuk ni. Gambar ni kita dah buat. Okey, kemudian kita copy saja. Tak pun kita tak copy, kita boleh buat kotak dan kita paste. Tapi kita kena ubah. Sini adalah katanya adalah boat. Okey. Kemudian kita pergi ke gambar pen dan kita pastekan formula tadi dan kita ubah pen. Kemudian kita pergi ke gambar back dan kita paste dan letak back. Okey. Kemudian kita nak, selepas murid mendengar dan murid akan menulis perkataan tersebutlah, perkataan yang didengar tu.
Jadi untuk perkataan KVK ni kita boleh lah kita boleh lah cuba suruh murid tulis ya. Yang pertama jam, kita letak isi tempat kosong bersyarat jam. Yang kedua boot. Yang ketiga pen. Yang keempat adalah bag. Okey. Sebenarnya yang untuk yang kita fokuskan adalah di bahagian bunyi ni yang ni kita dah belajar tadi, cuma sebagai pengulangan saja, ulang kaji. Okey, yang fokusnya adalah di bahagian ni. Pastikan functionnya, formulanya betul untuk fungsi kita mendengar bunyi tu. Okey. Kemudian kita pergi ke fungsi yang terakhir, iaitu fungsi bagi bercakap dan rakam audio, dan nanti akan keluar perkataan yang kita cakap tu. Okey. Jadi kita ambil sama juga dia, kita formula dia pun kita ambil yang bahasa Indonesia lah. Sebab bahasa Malaysia tidak ada, kita ambil kita copy. Tapi okey, tak apa. Kita pergi ke gambar ni. Kita letak di jawapan Maknanya nanti jawapan ni kita tidak perlu type, tetapi dia akan di-type oleh komputer apabila kita sebut perkataan tu. Okey. Jadi kita pastekan formula kita di bahagian jam ni, kita tukar kepada pin. Jadi pin ni kita cuba tulis huruf besar lah sebab di depan. Okey, tapi tidak ada apa kesan pun. Ada kesan sebab nanti dia akan jadi perkataan pin tu dia akan ditulis di situ. Okey. Kita dah selesai sebenarnya membuat fungsi interaktifnya. Jadi kita cuba semak atau cuba preview. Kita cuba preview, dan macam biasa sini kita kena tukarkan font kita. Kita tukarkan font macam biasa. Saya harap anda dah berjaya menguasai kemahiran ni sebab kita dah ulang banyak kali. Okey. 36. Kemudian kita pilih, jangan lupa kita pilih apply, save change. Kemudian kita tulis kelas 2G. Kemudian di sini kita boleh klik di sini, kita akan dengar bunyi jam. Ya, bunyi jam. Jadi murid akan tulis jam. Kemudian kita klik di sini, perkataannya akan keluar. Ya, boot. Kemudian kita klik di gambar pen ni. Okey, pen. Dan bila kita klik di bag ni. Okey, kita tulis bag. Okey. Dah selesai untuk soalan nombor 5. Kita perlu rekodkan suara kita. Okey. Caranya ialah kita klikkan di sini dan kita akan sebut. Kita akan sebut. Gambarnya adalah pin. Jadi kita klik sini. Pin. Okey, biasanya dia akan ada masalah sikit di sini sebab kita buat saya tengah merakam ni, dia mengganggu sikit, dia tak berjaya. Jadi nanti boleh cuba apabila di telefon ke, apabila kita share nanti kita boleh cuba. Okey, itu saja. Jadi kita cuba finish. Sepatutnya apabila kita ni dia akan keluar sini tulisan pin lah. Sebenarnya memang boleh, tapi sebabkan saya tengah merakam ni dia ada gangguan dari segi dia perlu minta kebenaran dan sebagainya. Jadi boleh cuba nanti. InsyaAllah pasti boleh. Okey, kita jawapannya akan jadi 8 lah sebab yang jawapan yang ni tidak berjaya kan. Okey.
Tak apa, itu tak apa, okey. Tapi memang boleh sebenarnya apabila saya cuba di telefon sebelum ni. Okey, kemudian kita pergi ke step yang seterusnya, langkah seterusnya iaitu kita save kan. Macam biasa kita jadikan dia private dan kita tuliskan tajuk dia. Okey. Dengar dan sebut. Perkataan KVK. Okey. Kita save. Okey, maknanya kita dah berjaya menghasilkan kita close. Kita berjaya kita semak dulu. Okey. Setakat ni kita dah berjaya menghasilkan 6 lembaran kerja interaktif menggunakan live worksheet ni. Ya. Jadi menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada dan saya harap anda semua dapat mencubalah. Saya mencuba sendirilah berdasarkan perkongsian yang saya buat ni, dan boleh kita gunakan kebijaksanaan kita untuk kita mereka-reka kita nak rancang macam mana kita nak buat, nak gunakan untuk apa. Dia dah sediakan function tu, jadi kita kena pandai lah macam mana kita nak letak, nak guna kat mana kan. Macam mana kita nak guna, tu perlukan kebijaksanaan daripada guru-guru lah. Okey, itu saja kongsian saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sekiranya ada beberapa perkara yang saya tersilap cakap dan sebagainya. Segala kekurangan tu adalah daripada saya mohon maaf. Okey. Ya, semoga bermanfaat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.